yang masih berkhidmat, dan kepada seluruh pimpinan-pimpinan, tentu ada perempuan, para ibu, makcik-makcik, juga termasuk kawan-kawan yang berada di dalam kedai makan yang sedang menikmati juadah yang disediakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dalam satu majlis penerangan yang dianjurkan untuk kita menyampaikan apa hasrat, kenapa tujuan kita Pakatan Rakyat PAS bersama Pakatan Rakyat bertanding dalam pilihan raya untuk kita menang dan untuk kita menjadi kerajaan. Kenapa kita nak jadi kerajaan? Kenapa kita nak menang? Dan kenapa tuan-tuan perempuan perlu memberi undi kepada kami? Itu yang kita nak sampaikan. Kenapa undi perlu? Kita hendak menghentikan, menamatkan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan lebih 50 tahun oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada hari ini daripada kalangan UMNO dan BN. Negara yang merdeka lebih 50 tahun ini menyaksikan rakyatnya hari ini hidup dalam keadaan yang tidak senang, miskin, susah, terpaksa meminta-minta, terpaksa pinjam sana, pinjam sini. Negara yang lebih 50 tahun merdeka ini yang dipimpin oleh BN UMNO ini terpaksa menyaksikan rakyat yang hendak mendapat pelajaran yang formal di sekolah, di universiti perlu bayar dengan harga yang mahal. Cikgu Nazir sebut panjang lebar tadi dan dia akan sambung lagi. Rakyat kena bayar dengan harga yuran yang tinggi. Bahasa mudahnya kita nak cerita, orang kaya ada duit boleh mengaji, orang miskin pandai duit tak ada tak boleh mengaji. Ini tidak adil. Sepatutnya pendidikan yang formal, pendidikan yang baik, persekolahan ini semua rakyat berhak terima pendidikan ini. Tidak kira dia orang kaya ataupun orang miskin, orang bandar ataupun orang kampung, orang terpelajar ataupun orang biasa, dia mesti boleh terima pendidikan tanpa beban dan iuran. Negara kita kaya, hasil bumi kita banyak, kenapa kita tak boleh bagi kepada rakyat semula? Rakyat dah bayar cukai. Kita nak Islam diletakkan di tempat yang betul. Antara benda yang Islam sebut ialah cukai tidak boleh dikenakan, cukai tak boleh dikutip dari orang miskin. Orang kaya ya kita boleh kutip cukai. Orang kaya akan bayar cukai. Orang miskin dia berhak dapat balik, bukan bayar cukai. Hari ini orang kaya pun bayar cukai, orang miskin pun bayar cukai. Orang miskin bebanlah, orang kaya tak apa. Cukai kena bayar, tol kena bayar, barang harga mahal, semua barang-barang ini barang keperluan asasi, beras, gula, ini harganya makin naik ke makin turun. Naik. Barang keperluan ini makin naik. Yang susah siapa? Orang miskin. Yang senang orang kaya. Ini negara yang sudah merdeka 50 tahun, 55 tahun. Kenapa rakyat masih hidup meminta-minta? Nak mengaji kena pinjam, nak mengaji sambung sekolah kena gadai tanah, cagar barang kemat, itu ini. Pinjam pula, pinjam. Kalau pinjam 10.000, bayar sama atau bayar lebih? Bayar lebih. Bila bayar lebih, ini beban. Bila lebih, ini keuntungan ini kerajaan berniaga, ini riba halal haram ini ada. Di halal haram ini bukan makanan saja, halal haram ini termasuk pemerintahan. Kenapa kerajaan sanggup memperniagakan ilmu yang rakyat wajib dapat, berhak dapat? Tak boleh. Jangan perjudikan nasib rakyat demi semata-mata untuk keuntungan dunia semata-mata, tak boleh.
ini kita bantah, kita tak setuju. Sebab itu Pakatan Rakyat kita tawarkan pas bersama Pakatan Rakyat dalam agenda negara berkebajikan, negara yang adil. Kita janji kalau tuan-tuan, puan-puan bagi undi pada kita pilihan raya 505 nanti, kita dapat kuasa penuh. Kita akan usahakan supaya pendidikan daripada darjah 1 sehinggalah tamat pengajiannya dia tak kena bayar 1 sen pun, semuanya percuma. Setuju? Kena setuju, ini benda free. Takkan benda free pun tak setuju. Pelik sungguh kalau tak setuju benda free. Benda free. Pisang di masjid hari Jumaat dengan pisang di kedai. Saya selalu buat contoh macam tu, mudah. Orang bagi pisang free hari Jumaat di masjid. Tok saya tak mau ni pisang free. Kenapa? Pasal free. Saya nak ambil pisang hak nak bayar. Ni orang ni cerdik ke macam mana? Orang bagi free tak mau. Bila bagi pendidikan percuma, siapa dapat manfaat? Rakyat. Siapa rakyat? Orang PAS pun dapat, orang UMNO dapat, orang PKR dapat, orang tak dapat dapat, orang tak boleh hal politik pun dapat. Kita nak bagi manfaat pada semua, bukan kita pilih kasih. Ini bukan negara untuk satu parti politik, ini negara yang kerajaan harus fikir semua rakyatnya, bukan harus fikir satu-satu pihak saja. Itu baru pendidikan percuma. Kita nak turun harga minyak, nak turun harga kereta, nak bagi rumah mampu milik, nak turunkan harga tol, hapuskan terus tol yang ada. Kenapa tol hapus? Sebab kerajaan sudah dapat dana daripada cukai. Kita kena bayar cukai, kena bayar tol. Cukai itulah perkara duit sumber yang kerajaan gunakan untuk membiayai semua pembangunan yang rakyat berhak terima. Yang terakhir sebelum saya berhenti, saya ringkaskan pada malam ini. Tadi tawaran kita, tuan-tuan, perempuan, nampak jelas ini tawaran Pakatan Rakyat. Maknanya apa? Kalau undi kita menang, kita berkuasa penuh, itu yang kita akan dapat. Yang kedua, kenapa orang-orang UMNO, kawan-kawan dalam BN, kenapa tuan-tuan kena undi kami? Pakatan Rakyat, PAS dan PKR di Kepala Batasan di DUN. Kenapa kena bagi undi? Kenapa tak boleh undi BN UMNO? Baik, saya nak beritahu satu contoh yang mudah. Bukan contoh fakta. Datuk Sri Dr. George Soilek beberapa hari yang lepas dia buat keluar satu kenyataan. Dia sebut negara kita sebelum ini tak diperintah dengan baik, tak diurus takbir dengan baik sebab ada seorang Perdana Menteri yang lemah. Dia sebut Pak Allah ini lemah. Dia ni orang agama tahu apa? Dia hanya tahu baca doa, dia tak tahu buat ekonomi. Siapa ini? George Soilek. Siapa George Soilek? Presiden NCA. Siapa NCA? Dia rakan kongsi dengan UMNO BN yang namanya Barisan Nasional, yang sama warna bendera dengan sebelah sana. Presiden NCA hina Pak Allah. Pak Allah ini siapa? Pak Allah ini orang yang hebat, negarawan, seorang bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO, sebuah parti yang gah, yang besar, yang hebat ini. Anak yang lahir kepala batas yang banyak bagi sumbangan kepada kepala batas. Bila George Soilek hina Pak Lah begitu, mana pemimpin UMNO kepala batas bangkit bela Pak Lah? Siapa pemimpin UMNO yang bangkit bela Pak Lah, yang pertahankan Pak Lah, yang bidas mulai pada George Soilek? Seorang yang bangkit, hei George Soilek, jangan hina pemimpin kami. Pak Lah ini banyak jasa kepada kami, kamu diam. Orang-orang UMNO yang sayang kepada Pak Lah, yang sanjung Pak Lah, ya kita hormat, kita PAS pun hormat sanjung Pak Lah.
dia seorang yang tua yang berusia yang banyak sumbangan jasa pada negara. Walaupun berbeza dia anak kita pas, tapi benda baik kita sokong. Kawan-kawan dalam UMNO, saya nak minta supaya tolong tegur pemimpin UMNO di atas. Jangan perlekehkan pemimpin kami, jangan perlekehkan Pak Lah. Pak Lah ni orang hebat, dia tak patut jadi pencadang saja. Dia pencadang kepada calon BN Parlimen Kuala Batas ini. Diusung ke sana kemari, duduk Majlis Nuri, duduk situ, duduk. Ini Pak Lah, ini Tun Abdullah Mat Badawi. Ini bukan taraf dia sana kemari. Dia patut duduk berehat, duduk menggagaskan satu yayasan ke, buat buku ke, bentang kertas kerja, bentang research, bentang model ekonomi pada mana-mana negara. Itu taraf seorang bekas Perdana Menteri. Bukan ke sana kemari, ini sana kemari. Oh, masa kamu tak suka kamu tendang, masa kamu nak kamu ambil balik. Ini pemimpin macam mana ini? Itu 3 hari lepas Datuk Seri Najib turun ke Kuala Batas. Kuala Batas ni kubu UMNO paling kuat dalam dunia. Majoriti 11,000, 12,000. Kalau dah kuat, majoriti tinggi, takkan Perdana Menteri turun kempen di Kuala Batas? Setuju? Dah kuat turun kempen apa lagi? Bila dia turun kempen, penaga pula tu. Penaga ni dalam Kuala Batas ni paling kuat penaga. Tun majoriti Melayu UMNO paling ramai di Pulau Pinang ni penaga. Sebab tu penaga jadi ketua pembangkang hidung Pulau Pinang. Tiba-tiba turun penaga, turun Kuala Batas, turun kempen. Presiden UMNO, pengurusi BN, Perdana Menteri sementara ni turun kempen di tempat kubu kuat dia. Maknanya apa? Maknanya Kepala Batas ini mereka nampak akan tewas dalam pilihan raya umum 5/5 nanti. Setuju? Siapa dia turun kempen? Baik, kan dia turun kempen. Siapa turun kempen? Najib. Siapa Najib? Inilah orangnya yang tendang Pak Lah keluar daripada kerajaan, walaupun Pak Lah belum cukup sepenggal dia tempoh jadi Perdana Menteri. Siapa Najib? Orang yang singkir Najib, singkir Pak Lah daripada Presiden UMNO. Baru pegang berapa tahun jawatan, dia tendang, dia singkir. Dia turun kempen di sini. Turun tempat Pak Lah ni. Saya minta orang UMNO tolong pertahankan maruah pemimpin UMNO seperti Pak Lah. Cara nak pertahankan maruah Pak Lah ini, 5 ini, tuan-tuan perempuan kena bagi mesej kepada pemimpin UMNO BN. Kami tak akan undi BN lagi dalam pilihan raya umum kali ini. Kali ini kami nak bagi undi kepada PAS di Parlimen Kuala Batas dan juga di seluruh dunia kami bagi pada rakyat. Setuju? Bila bagi tahu dengan cara langkah undi ini, baru mereka faham. Oh, rupanya mereka tak suka kita buat tak palah macam ni. Okey, tak apa. Ini yang kita minta. Kita tak nak berkelahi, berbalah. Kita nak bangkitkan negara yang bangun, yang maju, yang baik. Semua manfaat dapat pada rakyat. Dan tentang yang UMNO pun boleh hidup senang, kita pun senang. Sama-sama senang. InsyaAllah, mudah-mudahan kerja buat kita ini ada pahala, ada keberkatan, ada keredaan daripada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dunia pun dapat kebaikan, akhirat juga dapat kebaikan. Daripada saya mohon maaf anda terkasar bahasa, tersalah bicara. Saya berhenti setakat ini untuk setempat lagi ceramah. Saya serahkan semula kepada Cikgu Nazir untuk menyambung bicara beliau yang terhenti sebentar tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.